Bismillahirrahmanirrahim. Al-Injil di antara kitab yang disebut dalam beriman berkitab, termasuk dalam rukun iman ialah kitab Injil. Perkataan Injil menurut bahasa Yunani ataupun bahasa Greek, maknanya berita gembira. Injil ialah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS, dan ia adalah di antara kitab yang wajib beriman kepadanya kerana diakui oleh Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Nazzal alayka al-kitaba bil haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi, وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Surah Al-Imran ayat 1 hingga 4. Artinya Alif Lam Mim, Allah, tiada Tuhan malaikat dia, yang hidup kekal, lagi sentiasa berdiri sendiri, yakni tidak berhajat kepada yang lain. Dia menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan yang membezakan di antara perkara yang betul dan salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh seksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan seksa. Ayat ini dengan jelas mengatakan kitab Injil termasuk dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil disebut di dalam Al-Quranul Karim. Perkataan Injil bukan bahasa Arab, asal daripada bahasa Yunani, bahasa Greek. Yunani ini bukan Yunan Cina, Yunan Greek, iaitulah orang-orang Eropah yang menganut agama Kristian Ortodok, Kristian yang lama. Perkataan Injil asal maknanya ialah berita gembira. Quran menyebut, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah apabila Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasul yang diutuskan kepada kamu untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurah, kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
dan untuk memberi berita gembira, mubasyiran, memberi berita gembira kepada seorang Rasul yang diutuskan selepas aku yang bernama Ahmad, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara berita gembira yang disebut dalam Injil ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa berita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Injil dan disebut dengan mubasyir, di mana Nabi Isa memberi berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa diutuskan oleh Allah kepada kaum Bani Israel, bukan kepada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Kaum Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam disuruh beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, khususnya hukum-hukum yang berkait dengan negara dan masyarakat. Di antaranya ialah undang-undang jenayah, undang-undang hudud dan qisas, sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Menjadi kewajipan kepada umat akhir zaman, termasuk umat di masa Nabi Isa alaihi salam, beramal dengan undang-undang yang ada di dalam kitab Taurat, iaitulah hukum-hukum qisas hudud. Dan Injil menasahkan sebahagian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya ialah diharamkan memakan lemak, diharamkan kepada Bani Israel, di mana Injil menasahkan hukum ini, membatalkan hukum ini. Quran mendedahkan apa yang ada di dalam kitab Injil, menunjukkan bahawa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mata rantai daripada mata rantai rasul-rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa memberitahu Nabi akhir zaman akan dizahirkan, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, Allah memberi manusia ilmu yang menjadikan manusia boleh berhubung dengan mudah dan cepat dengan internet, dengan kapal terbang. Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang rasul sahaja, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya dia beritahu di dalam kitab Injil, dan di sana ramai juga padri-padri yang masuk Islam. Bahkan ada kalangan orang Kristian, khususnya yang tinggal di Mesir. Mesir adalah negeri yang menganut agama Kristian, mazhab Ortodok Koptik, agama mazhab yang lama Kristian. Bila Islam masuk ke negeri Mesir, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menerima wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ingat-ingat bila kamu masuk ke Mesir, kamu kena buat baik pada rakyat Mesir, kerana mereka mempunyai hubungan musaharah, hubungan keluarga dengan aku, di mana Hajar, isteri Nabi Ibrahim, yang melahirkan Muhammad SAW daripada Mesir. Begitu juga Maria Al-Qibtiyah, salah seorang daripada hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Nabi jadikan Maria Qibtiyah ni hamba yang dijadikan macam isteri dan boleh anak Ibrahim. Nabi memberi wasiat, aku ada hubungan dengan penduduk Mesir, hubungan musaharah,
hubungan kekeluargaan, walaupun sudah berlalu ribu tahun. Kita orang Melayu ni sekat 2, 3, 4 pupu je. Ni ribu tahun hubungan musyawarah itu ada. Dan bila Amr bin As masuk ke Mesir, dipegang wasiat ini, dan penduduk negeri Mesir ramai masuk Islam. Berduyun-duyun masuk Islam. Kerana mereka sudah menerima agama Nabi Isa alaihi salam. Hari ini masih ada lagi orang-orang Kristian di Mesir. Masih ada gereja-gereja yang dibina ribu tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dipaksa masuk Islam, dikenali dengan kumpulan Koptik ataupun Qibti. Bila nak sembelih, mereka sebut bismillah. Nak sembelih lembu, melih kambing, bismillah. Tapi babi makan kedarah juga. Itu penyelewengan mereka. Mereka menyeleweng daripada agama yang asal. Dan orang Mesir sebahagiannya masuk Islam, tinggal kecil saja yang masih menganut agama Kristian Koptik. Menunjukkan sakit baki tentang ajaran Injil masih ada di dalam simpanan mereka. Begitu juga satu contoh yang lain ialah orang-orang Bosnia. Penduduk kaum Bosnia yang tinggal di Balkan, di mana penduduk Balkan ialah sebahagian daripada Yugoslavia, dikenali dengan Balkan. Di situ ada 3 kabilah yang besar, kabilah Serb, kabilah Krut dan kabilah Bosnia. Kabilah Bosnia menganut agama Kristian Bogomil. Bogomil adalah satu mazhab Kristian yang lama yang berpegang dengan sakit baki ajaran Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalau orang Mesir makan babi, orang Bosnia Kristian tak makan babi, haram babi. Menganggap Nabi Isa adalah Rasulullah. Bila tentera Turki Osmaniyah masuk ke Bosnia, mengikut satu riwayat yang lain, orang-orang Turki yang berniaga masuk ke Bosnia, ke Balkan, di mana orang-orang Bosnia yang menganut mazhab Bogomil menyaksikan orang-orang Islam bersemayam. Lebih kurang mereka semayam. Menyaksikan orang-orang Islam tak makan babi. Mereka juga tak makan babi. Lalu mereka tanya. Lalu diberitahu kepada mereka, kami adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedar bahawa Muhammad disebut di dalam Injil menyebabkan kaum Bosnia masuk Islam. Orang Bosnia masuk Islam. Bila Bosnia masuk Islam, kaum Serbia dan kaum Krut yang fanatik Kristian bermusuh dengan orang-orang Bosnia dan berperang sejak zaman dulu sehingga hari ini. Itu ceritanya. Oleh kerana kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Injil, tetapi padri-padri Kristian menyembunyikan kisah ini. Menyembunyikan kisah ini. Susuk tak beritahu kepada pengikut-pengikut dia. Pada tahun 70-an, apabila Paul di masa itu, ketua mazhab Katolik yang berpusat di Vatican City, bandar Vatican di Itali, menulis surat kepada pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia, mengajak bekerjasama ke arah perdamaian dunia, dunia yang aman, bukan dunia yang berperang. Dia hantar surat kepada ketua-ketua agama, pemimpin-pemimpin agama, termasuk pemimpin agama Islam, pemimpin agama Yahudi, pemimpin agama Hindu, pemimpin agama Buddha. Dia hantar surat mengajak ke arah kerjasama kepada perdamaian dunia. Maka pemimpin-pemimpin Islam yang menerima surat itu menjawab surat ini macam-macam. Di antaranya mengatakan bahawa yang buat huru-hara dunia ni bukan kami orang Islam, kamu. Perang di Vietnam, mereka.
Masalah apartheid, beza warna kulit di Afrika Selatan, orang Kristian. Huru-hara di Palestin pun, orang Kristian buat pasar. Kami orang Islam tak ada apa-apa. Kamu jaga orang kamu. Dan seorang ulama, Syekh Mahdi Islam Muli, menjawab surat pop, kamu kena baca kitab Injil kamu. Dalam muka surat sekian ayat sekian mengatakan kelahiran Nabi akhir zaman. Nabi itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kamu duduk sembunyi, tak beritahu ke pengikut kamu, berdosalah kamu. Nabi Muhammad SAW, kamu kena beritahu pada pengikut kamu. Menunjukkan bahawa cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Injil. Oleh kerana ada dalam Injil inilah menyebabkan Raja Habasyah yang menerima surat Nabi SAW. Bila Nabi hantar surat ke raja-raja, di antara raja yang terima surat ialah Raja Habasyah. Lalu Raja Habasyah minta orang Mesir dia cari orang Islam yang ada di Habasyah. Kebetulannya sahabat-sahabat Nabi yang diseksa di Mekah ada berhijrah di Habasyah. Lalu dikemukakan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu bertemu dengan Raja Habasyah. Lalu Raja Habasyah minta Ja'far baca mana-mana ayat yang diturunkan kepada Nabi yang diutuskan itu. Bila Ja'far baca ayat Quran, baca ayat-ayat Allah, Raja Habasyah menangis sambil mengangkat tongkat mengatakan bahawa apa yang ada dalam kitab yang dibaca ini terang dan nyata. Terang dan nyata. Inilah Rasul yang dijanjikan oleh Allah. Dan Raja Habasyah masuk Islam. Masuk Islam. Dan dia jawab surat Nabi. Satu riwayat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau saya diizinkan, saya sanggup berjumpa dengan Rasulullah walaupun berjalan kaki. Walaupun berjalan kaki. Seorang raja yang sanggup menghadap Nabi walaupun berjalan kaki. Ini kenyataannya. Tapi Raja Habasyah mati, meninggal dunia sebelum bertemu dengan Nabi SAW. Dan berita kematian Raja Habasyah diberitahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam memaklumkan Raja Habasyah yang masuk Islam itu sudah mati. Lalu Nabi minta sahabat-sahabat dia, bangun semua, sallu di akhikum, bangun sembahyang jenazah untuk saudara-saudara kamu. Di sinilah sunnah sembahyang gaib di dalam Islam, di mana Nabi sembahyang gaib kepada Raja Habasyah yang masuk Islam. An-Najashi Al-Askham, Raja Habasyah yang masuk Islam. Ini semua ialah kerana mengetahui apa yang ada dalam kitab Injil. Injil menyatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Injil yang diakui oleh Al-Quran? Tetapi Injil yang diakui oleh Al-Quran itu ialah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun Injil yang menjadi pegangan ahli kitab sekarang tidak boleh dipercayai kerana tidak mempunyai sanad yang sahih, sandaran yang sahih, dan terdapat pindaan-pindaan yang bercanggah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, yang menjadi dasar umum kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga ianya lebih bersifat ciptaan manusia, bukannya kitab Allah. Walaupun di dalamnya ada menyatakan tentang mukjizat, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat, kadang-kadang terdapat pula perkara-perkara yang bertentangan di antara satu sama lain. Maka perkara-perkara seperti itu tidak layak berlaku kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Injil yang ada pada hari ini, Injil yang sudah diubah, yang sudah dirosakkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam kisah yang terkenal, apabila
Nabi Zakaria dibunuh, digergaji. Nabi Isa alaihi salam disembelih. Nabi Yahya disembelih. Tinggallah sepupunya Nabi Isa alaihi salam. Lalu Raja Herodos yang membunuh Nabi Zakaria dan Yahya mencari untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala menggagalkan perancangan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Raja Herodos untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dengan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang menyaksikan Nabi Isa diangkat ke langit ialah Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam yang menolong agama Allah ketika Nabi Isa dikepung oleh bala tentera Yahudi dipimpin oleh Herodos untuk membunuh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi ansarullah, orang-orang yang menolong aku dalam menegakkan agama Allah? Lalu golongan Hawariyin mengatakan, kamilah yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Di mana kalangan anak murid yang mengintip Nabi Isa alaihi salam mengikut satu riwayat, bila dia keluar nak beritahu Nabi Isa bersembunyi di situ, Allah Ta'ala jadikan wajah dia dilihat oleh orang-orang Yahudi macam wajah Nabi Isa alaihi salam, menyebabkan yang khianat ini ditangkap dan disalib. Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak bunuh Nabi Isa dan tidak mensalib Nabi Isa. Dikelirukan oleh Allah. Allah telah angkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit dalam usia 30 tahun. Dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir, Nabi Isa akan turun di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi. Diturunkan Nabi Isa dalam usia 30 tahun juga, sebagaimana masa dia diangkat. Dalam usia 30 tahun, rupanya yang segak dan cantik, bersama dengan Imam Mahdi memimpin umat Muhammad SAW mengalahkan orang Yahudi. Disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Nabi Isa diangkat ke langit. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, seorang Yahudi bernama Shaul mengatakan bahawa dia menerima wasiat Nabi Isa, menerima kitab Injil. Lalu direkanya kitab Injil. Direka-rekanya kitab Injil ini, diubahnya kitab Injil yang sebenar, sehingga Allah Ta'ala yang satu jadi tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Mak, Tuhan Anak, macam-macam pula, menjadi keliru. Injil yang tersebut ini diubah lagi sehingga menjadi lebih pada 400 buah, 400 kitab Injil, 400 jenis kitab Injil. Apabila Raja Rom masuk Kristian, Raja Rom menerima Injil yang menasabah dengan kehendak dia. Injil yang membenarkan berhala, yang membenarkan patung, membenarkan memuja manusia. Injil yang meletakkan kuasa kepada padri macam Tuhan. Maka jadi menyeleweng. Raja Rom yang nak meneguhkan kedudukan dia telah mengadakan satu persidangan padri-padri Kristian yang dipanggil daripada seluruh dunia. Dikumpul Injil yang jumlah 400 ini. Akhirnya mereka menerima 4 Injil sahaja, iaitulah Injil Mata ataupun Matthew,
Injil Luqa, Injil Injil Yohana dan Injil Markus. Ini 4 Injil yang diiktiraf oleh Kristian pada hari ini. Injil yang lain tidak diiktiraf. Khususnya Injil Barnaba. Injil yang ada di dalamnya sakibaki agama tauhid diharamkan oleh Rom, diharamkan oleh Kristian. Di mana Injil Barnaba ini dianggap sebagai barang-barang lama yang tak dipakai oleh orang Kristian. Dalam Injil yang ada itu masih menceritakan mukjizat Nabi Isa. Mukjizat menghidupkan orang mati. Mukjizat mengetahui makanan-makanan yang simpan di rumah. Mukjizat menyembuhkan orang sakit. Mukjizat mencelikkan orang buta. Mukjizat ini disebut di dalam Al-Quranul Karim untuk menyatakan Quran adalah kitab Allah. Sebahagian dari Quran masih ada dalam Injil, tapi sebahagian daripadanya diselewengkan daripada Injil yang asal. Injil yang asal sudah diselewengkan. Namun sakibaki kepercayaan kepada Allah masih ada di kalangan orang Kristian, masih ada di kalangan orang Yahudi. Dengan sebab itu mereka dinamakan ahli kitab. Ahli kitab, mereka ada kitab, walaupun kitab itu sudah diselewengkan. Kita akan baca panjang lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang wajib dipercayai di dalam Injil. Kadang-kadang Al-Quranul Karim menyebut beberapa perkara yang disebut di dalam kitab Injil. Maka wajiblah kita beriman kepadanya kerana perkara itu diakui benarnya oleh Al-Quranul Karim. Minggu lepas kita baca bahawa kitab Injil itu telah diubah dan dipindah oleh padri-padri yang dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin yang menyeleweng daripada Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Seperti kita semua tahu, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah Islam. Oleh kerana itu Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Semua Nabi-Nabinya Islam. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ayat ini dalam surah Al-Imran dan ayat yang masuk sama dalam surah Al-Baqarah. Diulang. Katakanlah kami percaya kepada ajaran yang dia bawa kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anak cucu Nabi Yaqub yang dilantik menjadi Rasul dan Nabi-Nabi, dan apa yang dibawa kepada Nabi Musa dan Isa dalam keadaan mereka menjadi orang Islam dan kami juga orang Islam. Dan sesiapa yang mencari, yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, nescaya tidak diterima dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Menunjukkan Islam adalah agama Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak menganut Kristian, Nabi Musa tidak menganut Yahudi, dan mereka tidak menganut agama musyrikin
mereka adalah Islam. Orang musyrikin Mekah kata Nabi Ibrahim adalah musyrikin. Orang Hindu kata Abraham. Orang Hindu kata Brahma. Orang putih kata Abraham. Mereka menganggap Ibrahim adalah nabi mereka. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi. Ibrahim juga tidak Kristian. Ibrahim adalah Islam, menganut agama yang benar. Dan Ibrahim bukan di kalangan orang-orang musyrikin. Di sini menunjukkan bahawa Islam adalah agama Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menandahkan kepada tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan Rasul. Dan semua Rasul itu mengajak manusia kepada u'budullah, abdikan diri kepada Allah. Allah sahaja. Allah sahaja. Allah, dia sahaja Tuhan. Itu makna Allah. Dan jauhkan diri daripada taghut yang melampaui batas Allah. Iaitulah ucapan La ilaha illallah. La ilah menolak segala yang lain daripada Allah. Sama ada Tuhan, sama ada pemimpin, sama ada raja, sama ada ahli-ahli nujum. Ditolak illallah, malaikat Allah sahaja. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitulah ajaran Islam. Walaupun agama lain juga menyebut Allah. Orang Yahudi menyebut Allah. Orang Kristian menyebut Allah. Orang musyrikin Mekah juga menyebut Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka jawab Allah. Orang Yahudi kata Allah. Orang Kristian kata Allah. Orang musyrikin juga kata Allah. Bahkan bila berdoa, kita orang Islam kata amin. Orang Yahudi kata amin. Orang Kristian juga kata amin. Orang Hindu juga yalla, yalla. Dan pelak bahasa India dia. Yalla. Menyebut nama Allah. Allah disebut. Tetapi apakah makna perkataan Allah? Makna perkataan Allah daripada bahasa Arab. Dapat perkataan al-ilah. Al-ilah. Dibuang i jadi Allah. Dia sebut dengan alih ma'rifah. Alih ma'rifah. Dengan makna diketahui dia sahaja Tuhan. Itu makna perkataan Allah. Dia sahaja Tuhan. Yang disembah, hukum yang dipakai. Hukum yang dipakai. Peraturan syariat yang dipakai. Tidak boleh memakai syariat yang lain kalau sudah ada syariat Allah. Beribadat hanya menyembah Allah sahaja. Qul ta'alau ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi kata kepada semua orang-orang Yahudi, Kristian dan orang-orang musyrikin. Dan ayat ini ditulis oleh Nabi SAW dalam surat yang dihantar. Nabi suruh sahabat tulis ayat ini dalam surat yang dihantar kepada Raja Rom yang menganut Kristian, Raja Parsi, Raja Mesir yang menganut Kristian, dan Raja Habasyah yang menganut Kristian. Ta'alau, mari ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Perkataan yang sama. Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja.
Itu makna kalimah Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak boleh syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bila sebut Allah, tidak boleh syirik. Mana Allah? Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak boleh melantik pemimpin-pemimpin, padri-padri, pendeta-pendeta, ulama-ulama sebagai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Pendeta-pendeta dan ulama-ulama Yahudi dan Kristian boleh meminda hukum Allah Ta'ala. Yang dihalal, diharamkan. Yang diharam, dihalalkan. Begitu juga pemimpin-pemimpin negara yang memerintah secara diktatorship, secara diktator, meminda hukum Allah Ta'ala. Termasuklah pemimpin-pemimpin demokrasi barat yang dipilih di parlimen melalui pilihan raya, sehingga boleh membuat hukum yang menyanggah hukum Allah Ta'ala. Ini arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, di mana ulama-ulama diberi kuasa untuk mengadakan halal dan haram. Ini dinamakan teokrasi. Teokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama boleh buat hukum, boleh buat undang-undang, walaupun undang-undang yang sudah ada dalam kitab Allah. Ini bercanggah dengan perkataan Allah. Ataupun diktator, pemimpin yang ada kuasa seorang mutlak, raja ke, presiden ke, Perdana Menteri ke, yang boleh buat undang-undang menyanggah hukum Allah Ta'ala. Ini bercanggah perkataan Allah. Begitu juga ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri yang dipilih oleh rakyat. Dalam Dewan, dia buat undang-undang, pindah undang-undang, menyalahi undang-undang Allah Ta'ala. Ini arbaban min dunillah, bercanggah perkataan Allah. Ini kita kena sedar. Semua sebut Allah belaka, tetapi tidak mengikut makna Allah yang sebenar. Bila berunding, Nabi SAW berunding dengan Suhail bin Amr yang mewakili musyrikin Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apabila Nabi menghantar Sayyidina Osman untuk berunding, Sayyidina Osman lambat balik. Boleh jadi lambat balik ini kerana orang layan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni orang baik, orang lembut. Bila pergi ke Mekah, orang ni jamu, menyebabkan lambat balik. Maka para sahabat duduk ingat Sayyidina Osman sudah ditangkap, sudah ditawan. Nabi pun dia ingat betul juga Sayyidina Osman sudah ditawan. Lalu Nabi mengadakan bai'ah, iaitulah berjanji untuk membela Sayyidina Osman dan masuk ke Mekah dengan senjata, tidak akan undur dan sanggup mati. Bila dengar Nabi dan sahabat-sahabat dia sudah berbai'ah nak masuk Mekah dan bersedia untuk mati, sama ada menang ataupun mati, tak undur dah. Menyebabkan pemimpin Mekah rasa takut. Lalu mereka menghantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan Nabi SAW untuk berdamai. Masa itu Nabi sudah pakai ihram dengan sahabat-sahabat dia nak masuk Mekah, nak mengerjakan umrah. Mengikut adat orang-orang Arab, barang siapa yang nak masuk Mekah tak boleh dihalang. Ini adat sejak zaman dulu, sejak Ibrahim AS buka Mekah. Tiba-tiba dihalang. Nabi dah pakai ihram. Halang pula Sayyidina Osman pula tak boleh balik. Dan Nabi berbai'ah nak masuk, nak serang. Maka Suhail bin Amr dihantar, lalu berunding setuju dimeteraikan satu perjanjian, dikenali dengan perjanjian Hudaybiyah. Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Ali, inilah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, kami tak pernah dengar perkataan ini. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang kami selalu guna zaman dulu.
Bismikallahumma. Nabi kata, Ali tulis Bismikallahumma. Nabi ikut dia nak. Bismikallahumma. Bermakna perkataan Allah diterima oleh orang musyrikin. Dia kena faham. Bismikallahumma. Tulis. Dia tak ambuh Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Inilah perjanjian yang dimeteraikan di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Sayyidina Ali tulis. Lalu Suhail bin Amr bantah. Mengapa tak tulis Muhammad bin Abdullah, nama ayahmu? Tulis Rasulullah. Kami tak terima kamu Rasulullah. Kalau kami terima kamu Rasulullah, kami tak lawan. Kami tak lawan. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kata, Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali kata, tulis dah Muhammad Rasulullah, dah tulis dah. Buang. Sayyidina Ali tak mau buang. Tak mau buang. Tak mau buang dengan tangan dia. Lalu Nabi kata, kat mana mu tulis Rasulullah tadi? Saya nak dia pun tunjuk. Nabi pun buang dengan tangan. Nabi buang dengan tangan. Muhammad bin Abdullah tulis. Dengan Suhail bin Amr. Di mana Muhammad dan pengikutnya tak dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun ini. Mereka dibenarkan pada tahun hadapan. Nak menang dia juga. Nabi kata tulis. Tulis hal dia nak. Tak boleh masuk Mekah tahun ini. Masuk Mekah tahun depan. Mana-mana orang-orang Madinah yang melarikan diri ke Mekah tidak dihantar balik. Mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah dihantar balik. Nabi kata tulis hak dia nak. Maka sahabat-sahabat naik. Sayyidina Umar kelegak ni. Perjanjian ni perjanjian yang berat sebelah. Mana berpihak boleh berpihak. Berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Nabi terima. Sahabat-sahabat tak terima. Tak terima, bukan tak terima Nabi dah. Tak terima jahat perjanjian ni. Pasal apa Nabi terima? Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tidakkah kita percaya Rasulullah? Apa kata ya? Kita percaya dia Rasulullah. Tidakkah kita ni Islam? Ya, kita Islam. Mereka kafir? Ya, mereka kafir. Kita betul? Ya, kita betul. Sayyidina Abu Bakar kata. Mereka salah? Ya, mereka salah. Dapat siapa buat macam ni? Sayyidina Abu Bakar kata, dia Rasulullah, dia tahu lah. Dia Rasulullah, dia tahu lah. Mereka menerima dalam keadaan yang sangat berat. Di sini kita melihat bagaimana kepintaran Nabi kita Muhammad SAW dalam memeterai perjanjian apa yang tak dinampak oleh sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut dia. Di sini. Mereka menerima perkataan Allah. Cukup. Masalah mereka tak faham, itu bab lain. Kita terang kemudian. Kita terang kemudian. Kalimah Allah dia terima. Allah lagi. Lepas tu kita terang kemudian. Mereka tak benar kita mengerjakan haji umrah pada tahun ini. Kena kerja tahun depan. Kita dah pakai ihram. Kebetulannya turun ayat. Ayat dalam suratul Fatah. Allah Ta'ala membenarkan mimpi Nabi. Nabi bermimpi ar-ru'ya. Ar-ru'ya yang disebut dalam surah Al-Fatah. Nabi masuk Mekah dalam keadaan aman. Aminin. La tadkhulul masjidil haram aminin. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan beri mimpi ke Nabi boleh masuk Mekah dalam keadaan aman. Macam mana ni? Nabi mimpi. Nabi beritahu aku mimpi masuk Mekah. Tiba-tiba mimpi tak jadi. Mimpi tak jadi. Ini menafis di antara mereka yang beriman dengan mereka yang munafik. Mereka yang munafik mengatakan mimpi Nabi mimpi pelawak. Nabi mimpi pelawak. Ayat turun mengatakan la tadkhulul masjidil haram aminin. Kamu akan masuk Masjid Haram. Nabi sebut ayat tu dan Nabi sebut, Tuhan sebut Nabi mimpi masuk. Bagaimana nak masuk kena sekat? Ini satu mimpi yang salah. Orang munafik pun tu selalu. Muhammad mimpi pelawak. Tetapi orang yang Tuhan beri hidayah kepada dia, faham? Tuhan kata masuk aminin dalam keadaan aman. Ini masuk tidak aman.
Tuhan akan izinkan masuk bila-bila masa dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Ini ayat mengatakan aminin, masuk dalam keadaan aman. Sekarang masuk tidak aman, maka Tuhan tak izin masuk lagi. Kemudian dia iktiraf Nabi adalah pemimpin kerajaan. Ini sangat penting. Jadi menunjukkan, kita balik pada kalimah Allah tadi. Kalimah Allah disebut dalam Injil, disebut dalam Taurah, disebut di dalam kitab-kitab agama lain. Kalimah yang betul. Adapun mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, mengadakan hukum-hukum yang lain daripada Allah, itu satu perkara yang menyeleweng. Jadi kita terima yang betul ni, kita tolak yang menyeleweng ini. Dalam kitab Injil ada perkara yang macam ni. Dengan sebab itulah kita orang Islam dibenarkan makan sembelihan orang Yahudi dan Kristian. Bila orang Yahudi sembelih, dia sebut Allah. Orang Kristian sembelih, dia sebut Allah. Boleh makan, halal. Semua mazhab mengatakan halal. Kenapa? Kerana ayat Quran. Ayat Quran mengatakan halal. Kalau ada orang kita buat ni pelik dah tak ngaji, tak baca Quran, baca Quran tak erti. Ini masalahnya, kena faham. Orang murtad tak boleh makan sembelihan dia. Orang Islam, masa masuk Islam, dia murtad, keluar daripada agama Islam. Dia buat hina hukum Islam, tak boleh makan sembelihan dia. Orang Yahudi Kristian pula boleh makan sembelihan dia. Ini kena faham hukum ini. Dia sebut Allah. Orang Yahudi sebut Allah, Kristian sebut Allah. Musyrikin tidak boleh. Kerana musyrikin kitab dia tak ada. Ada pun orang Kristian dengan Yahudi ini, kitab dia dalam masalah syariat sama. Di antaranya kena sembelih, kena putus horak, halqam dan marikh, kena darah terpancar. Boleh makan. Dengan syarat binatang yang ada sembelih tu halal. Hari ini orang Kristian pula, padri dia kata babi halal. Babi halal macam mana? Dia sembelih dah babi. Babi sembelih berapa kali pula dia makan. Yang boleh makannya lembu, ayam. Binatang yang boleh dimakan, orang Kristian Yahudi sembelih boleh makan. Adapun binatang yang tak boleh dimakan, dia sembelih pun tak ada apa. Tak ada apa. Binatang yang diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh. Binatang yang nyata dalam Quran, yang nyata dalam hadis, yang keji, menunjukkan daging dia keji. Bila keji mendatangkan penyakit, diharamkan oleh syarak. Itu kena faham beza dia. Di antaranya, di antara perkara yang disebut di dalam kitab Injil yang sama dalam Quran, ialah yang pertama menyatakan bahawa yang diwahyukan kepada Nabi Isa itu adalah cahaya petunjuk membenarkan Taurat dan pengajaran kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 146. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, yakni nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa bin Maryam alaihi wassalam, membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Taurat Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya, di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini disebut di dalam Injil. Quran mendedahkan. Dalam kitab Injil ada menyebut bahawa Allah memerintah kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam membenarkan kitab Taurat. Bukan sahaja Injil yang diturunkan kepadanya, dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Cahaya yang menerangi mana yang benar, mana yang salah. Dan disuruh beramal dengan Taurat, di mana di dalam kitab Taurat ada beberapa hukum
yang diperintahkan kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya beramal dengan hukum-hukum itu. Ini jelas, memang betul sungguh. Macam Quran kata, Nabi Isa diperintah oleh Allah supaya menerima Injil dan menerima kitab Taurat dalam hukum-hukum yang tidak dinasahkan. Yang kedua, di dalamnya ada hukum-hukum dan syariat Allah. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surah Al-Ma'idah ayat 47. Artinya, dan hendaklah pengikut-pengikut Injil itu memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Firman Allah Ta'ala, wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa liyuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Surah Al-Imran ayat 50 hingga 51. Artinya, dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang diharamkan untuk kamu, dan aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhan kamu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, kerana itu sembahlah Dia, ini ialah jalan yang lurus. Ayat ini mendedahkan bagaimana Nabi Isa AS disuruh beriman dengan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Taurat. Di antaranya hukum yang berkait dengan makan minum. Makan minum. Sebahagian makanan itu diharamkan di masa Nabi Musa AS menerima Taurat. Kemudian Allah menasahkan hukum itu. Dibenarkan mereka makan, jadi halal. Sebab diharamkan kerana Allah mendera Bani Israel dengan semua akalan-akalan mereka dan perangai-perangai mereka. Mereka selalu suka tanya, suka soal Nabi-Nabi mereka. Pasal apa, pasal apa, pasal apa, pasal apa. Bila Nabi Musa suruh sembelih lembu, tanya pula lembu tina kejatam. Lembu warna macam mana, warna macam mana, warna macam mana. Patutnya igaklah lembu tu, carilah warna apa pun. Ni dok kita tanya. Maka Allah menurunkan ayat-ayat memberatkan mereka. Memberatkan mereka. Begitu juga beberapa makanan yang dihalalkan oleh Allah, mereka jadikan pantang larang. Lalu Allah mendera mereka dengan diharamkan makanan itu. Dan bila Nabi Isa datang, Nabi Isa menasahkan hukum itu dengan wahyu daripada Allah. Di antaranya ialah hukum jenayah yang berkait dengan hudud, yang berkait dengan hudud dan qisas. Hukum membunuh orang, dibunuh balas. Mencedera, dicederakan balas. Ataupun dimaafkan dengan membayar ganti rugi, diat. Hukum yang berkait dengan zina, yang berkait dengan hukum-hukum yang lain dikenal dengan hukum hudud. Secara kebetulannya hukum-hukum ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah memerintah supaya Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya beramal dengan hukum hudud yang ada di dalam kitab Taurat. Orang Kristian pun disuruh beramal dengan hukum hudud. Tiba-tiba kita orang Islam tak boleh pakai hudud dah. Dak ke pelik. Jadi peliklah. Orang Kristian. Kristian ni orang putih. Orang putih, orang Perancis, orang Amerika. Itu orang Kristian. Mereka mengaku menjadi pengikut Nabi Isa AS. Dan Allah Ta'ala suruh mereka pakai hukum yang ada dalam Taurat. Di antaranya hukum hudud. Tiba-tiba bila orang besar berzina, orang besar mencuri, orang besar buat jahat, hukuman hudud dihapuskan. Ditukar dengan undang-undang yang ringan, undang-undang manusia, rekaan sendiri. Ini ceritanya. Cerita undang-undang manusia ini dia. Pakai undang-undang Greek, undang-undang Rom. Tak pakai lagi hukum yang ada dalam Taurat yang diwajibkan kepada mereka.
Orang putih yang menjajah kita bawa pula. Undang-undang ni datang ke negeri kita ikut pula. Ikut dia pula. Lepas tu ada pula orang Islam Muslim kepala pula. Tak apa kita tak pakai hukum, tak sampai masa lagi. Tak sampai masa lagi. Padahal kita sudah merdeka 60 tahun dah. Tak sampai masa lagi 60 tahun dah. Hari itu kan tidak dapat masa, tak dapat masa. Ni tak dapat masa juga 60 tahun. Hak dulu mampu dah. Ada hak baru ni pula, kata tak dapat masa pula. Tak ubahlah dengan perangai kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dipanjangkan oleh Allah umur dia 1000 tahun. Orang lain dah dapat 1000 tahun. Bila Nabi Nuh berdakwah, orang yang kemudian lalu ayah dia kata ke anak dia, ini jaga baik ni yang menyesatkan ni. Sejak zaman dulu ke dia menyesatkan orang. Sambung perjuangan itu. Ini betul sebagaimana yang Quran sebut perangai manusia ni tak berubah-ubah. Jadi kita orang Islam jangan terpengaruh. Kena cari kaedah nak mengamalkan hukum Islam. Kaedah-kaedah nak mengamalkan hukum Islam. Sekarang orang cari kaedah macam mana tak ambil hukum dengan Islam. Cari kaedah tak ambil hukum dengan Islam. Dok kepelik. Kita kena cari kaedah nak hukum dengan Islam. Dia katalah Sayyidina Umar tak kerak tangan orang curi. Betul, Sayyidina Umar pernah tak kerak tangan orang curi. Orang curi yang balas mana? Seorang pencuri zaman Sayyidina Umar, zaman tahun kemarau. Tahun barang mahal. Barang mahal, kemarau pula. Dibawa pada Sayyidina Umar seorang pencuri. Sayyidina Umar tanya kepada tuan hak yang bawa tu, yang bawa orang curi tu. Sayyidina Umar tanya, mau pergi gaji banyak mana ke dia? Tiba-tiba gaji murah. Gaji murah. Sedangkan sara hidup keperluan dia banyak. Diberi gaji tak cukup. Tak cukup dengan dia nak tangguh anak bini dia. Sayyidina Umar kata, tak boleh kerak tangan. Kerana pendapatan dia tak cukup. Kerana pendapatan tak cukup. Bukan kerana nak batal hukum hudud, kena faham oleh. Tapi kalau orang curi tu orang kaya, jaga kena kerak. Kena kerak. Pendapatan dia tinggi. Ni kena faham. Ni dia takwil kata Sayyidina Umar tidak melaksanakan hudud juga. Dia pun melaksanakan hudud. Ini ialah fitnah terhadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tidak menjalankan hukum kerana tidak memenuhi syarat. Macam Quran mengatakan dalam keadaan darurat. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat sehingga mati, kalau tak makan mati, tiba-tiba daging babi ada, bakar ada, maka boleh dimakan, benda yang diharamkan. Dihalalkan oleh Allah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, boleh makan daging babi. Tak ada makanan lain. Kalau makan, kalau tak makan jadi mati. Maka jaga nyawa wajib. Jaga nyawa hendaklah diutamakan. Hendaklah diutamakan jaga nyawa itu. Daging babi ada penyakit, maka aula jaga nyawa dulu. Hak penyakit ini kemudian nanti segar dulu. Makan daging babi dulu, berapa kati ke nak dulu biar boleh jalan. Jalan-jalan sampai ke bandar. Barulah makan daging biar, baru cari ubat pula. Boleh cari ubat pula. Ini dinamakan fiqh aulawiyat. Aulawiyat ni hadir. Ini hukum syarak juga. Syarak mengatakan demikian. Syarak bukan makna meninggalkan hukum Allah. Tidak. Melaksanakan hukum Allah mengikut keadaan-keadaan dan munasabah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala izin. Anda faham? Ini dah laksanakan hukum hudud dalam keadaan segor mega, dalam keadaan piti banyak segor. Kalau sekiranya dia menyalahi syarat-syarat itu, tak apalah. Ini berdalih. Macam orang Yahudi dan Kristian berdalih tidak melaksanakan hukum yang ada dalam kitab Taurat. Kena ingat balik. Kerana di akhir zaman ni banyak manusia yang suka takwil ayat-ayat Allah ni. Firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Surah Al-Maidah ayat 68.
Artinya katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Quran. Dia sebut 3 yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhanmu menambahkan kekafiran dan kederhakaan kepada kebanyakan mereka, maka janganlah kamu berputus asa terhadap orang-orang yang kafir. Nabi berdepan dengan orang Yahudi yang baru berkumpul di Madinah, berdepan dengan orang Kristian yang duduk di Najran. Najran ni dekat dengan Madinah. Mereka ni ahli kitab. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, dia sebut dalam kitab mereka. Bila Nabi mari ke Madinah, tak masuk Islam. Lawan Nabi pula. Nak jatuh Nabi pula. Nak racun Nabi pula. Sihir Nabi pula. Macam-macam. Padahal mereka sudah tahu. Orang Kristian Najran begitu juga. Bertemu dengan Nabi. Berhujah dengan Nabi. Nabi benarkan mereka duduk dalam masjid. Mereka datang rombongan. Duduk dalam masjid berkemah. Mereka nak semayang agama mereka, semayang. Nabi kata semayang dalam masjid Madinah masa itu. Kemudian mereka datang, tujuannya nak ajak mereka masuk Islam, nak ajak mereka masuk Islam. Nabi Ta'ala setelah dia ajak, mereka degil juga. Lalu Nabi kata, kita bersumpah lah, kita bersumpah, kita mubahalah. Mubahalah ni ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusakum. Kita minta Tuhan laknatkan kepada siapa yang bohong di kalangan kita. Aku panggil isteri aku panggil anak aku, panggil menantu aku duduk setepak, mu panggil anakmu duduk setepak. Kita buat mubahalah. Mubahalah minta Tuhan turunkan laknat kepada siapa yang bohong di kalangan kita. Lalu mereka balik bermesyuarat. Padri-padri dengan orang besar balik mesyuarat pada Najran. Mesyuarat macam mana ni? Muhammad ajak mubahalah. Lalu padri kata, dia rasul sungguh. Dia rasul sungguh. Dia nabi sungguh. Ada tanda-tanda nabi pada dia. Kalau kita bersumpah, habis, tak ada bakal kita. Dia laknat oleh Allah Ta'ala. Berasa Allah. Dan kita masuk Islam. Kalau masuk Islam, dah editor melu, kita latih orang lain pula. Ni, hak ni sebenarnya. Dah jadi ketua, kita latih orang lain pula. Dalam kepala begitu. Huduh dalam kepalanya, mari huduh. Padahal Raja Najran, Raja Oman dengan Raja Masqat bila masuk Islam, Nabi kata, mu jadi raja juga. Tak pecah pun. Tak pecah pun dia juga. Nabi tak alih orang lain. Ni dak dalam kepala tu berasa takut hilang pakat. Ini. Lalu mereka minta takmuh bermubahalah. Lalu mereka sanggup tunduk di bawah kerajaan Islam. Sudah tentulah Nabi sakit hatilah. Sedih melihat perangai mereka yang tahu Nabi ni betul tapi tak mau ikut Nabi. Maka Tuhan kata, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, wahai Muhammad, jangan berputus asa terhadap orang kafir. Jangan putus asa. Teruskan perjuanganmu. Ajak mereka masuk Islam. Ayat-ayat tersebut menyatakan tentang adanya hukum syariat di dalam Injil. Dan mereka diperintah supaya menegakkannya. Dan bagi meneruskan penegakan hukum syariat itu, ialah meninggalkan hukum-hukum yang telah dinasahkan. Dan beramal dengan hukum yang diwahyukan berikutnya. Sehinggalah mereka diwajibkan mentaati syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman. Dalam masa beberapa tahun yang lepas, dalam 4-5 tahun lepas, seorang pengembang agama Kristian di Kanada. Dia Kristian ni ada pengembang agama, ada padri. Padri lain, tukang mengembang lain. Yang mengembang agama ni bagi pitih, bagi obat tempat orang miskin, ajak masuk dia. Maka orang-orang yang jahil tak tahu kala boleh obat. Boleh obat, boleh pitih, boleh batuang, masuk Kristian. Tiba-tiba pengembang agama Kristian ni dia baca. Dia baca terjemahan Quran. Baca terjemahan, bukan Quran. Sungguh dia tak erti bahasa Arab Quran. Ada terjemahan bahasa Inggeris. Dia baca terjemahan Quran bahasa Inggeris. Lepas tu baca pula Bible.
kitab Injil, baca kitab Injil. Dia dapati kitab Injil hak manusia reka. Quran ni hak daripada Tuhan sungguh. Memang daripada Tuhan sungguh. Akhirnya dia beritahu kepada padri, saya nak masuk Islam. Nak masuk Islam. Berhujah dengan padri, kalah padri. Dah dia baca terjemahan Quran, dia baca kitab Injil, kalah padri. Keputusannya dia masuk Islam. Ini berlaku di Kanada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang lain berlaku peristiwa begitu. Menunjukkan bahawa dalam dunia hari ini orang-orang cerdik pandai daripada agama Kristian yang Yahudi yang baca Quran dan baca Taurat, baca Injil, masuk Islam. Yang jadi masalahnya, dia jaja agama dia ke tempat kita pula dah. Tempat dia tak laku dah agama dia ni. Mari tempat kita jaga. Dan hak bodoh-bodoh tempat kita ni ada hak terpengaruh. Terpengaruh dengan sebab benda, dengan sebab orang puang lawa, dengan sebab pangkat, dengan sebab kedudukan. Ini fitnah yang berlaku di akhir zaman. Kena ingat. Wallahu a'lam.